Tajuk pada malam ini mudah-mudahan ada rohnya, iaitu yang penting redha. Yang penting redha, tajuk ni. Dah biasa kita dengar perkataan redha. Terima je. Pasrah, terima je. Nak buat macam mana terima je. Redha. Jadi melalui pembacaan perkongsian kita pada malam ini, mudah-mudahan Tuhan bagi hidayah, taufik, bagi kita iman, nur, untuk sama-sama kita berubah sikap. Lebih-lebih lagi yang bercakap, yang berceramah ni. Baiklah. Kata pengarang kitab ini, dalam doanya, dalam rintihannya, dalam aduannya, Ya Allah, aku tidaklah meminta kaya, tapi kalau perlu Engkau kan lebih tahu, berilah. Dalam ya, Ya Allah, aku tak perlu, tidaklah meminta kaya. Kita lah, kiaskan dengan kita lah. Kita tidak minta kaya, tapi kalau perlu, kekayaan itu perlu. Sebab nak buat kerja-kerja Islam, sebab nak tolong orang, perlu. Setengah orang tak perlu kaya, sebab dengan kaya boleh menghanyutkan dia. Maka dia ditakdirkan sederhana atau miskin. Jadi dalam doa ni, bahasa yang digunakan, Ya Allah, aku tidaklah meminta kaya, tapi kalau perlu kaya tu, Engkau kan lebih tahu. Nampak bahasa dua. Tapi kalau perlu, Allah lebih tahu, Engkau kan lebih tahu, berilah. Aku juga tidak meminta sakit, tapi Engkau tahu, kalau perlu sakitkanlah. Oh, ini martabat tinggi ni. Bukan martabat tinggi untuk orang. Martabat tinggi ni untuk dia. Tak apalah dia, tak apalah orang lain, tak apalah sekian-sekian orang. Untuk kita, untuk diri kita, untuk diri saya, diri kita semua. Aku tidak meminta sakit. Macam sama, aku tidak minta ujian. Tapi kalau Allah bagi ujian, menimpa ke atas kita ujian, kita kena terima. Kena belajar sabar, kena belajar redha. Ilmu yang kita pelajari pada malam ni adalah ilmu yang berkaitan dengan wali-wali. Yang selama hari ni kita tidak mempedulikan wali-wali ni. Aku jadi orang biasa dah lah, tak payah jadi wali. Kalau kita tak jadi wali, kita bukan bercita-cita nak jadi wali, nak jadi orang beriman, nak menjadi orang bertakwa, orang yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dengan rahmatnya, kesian belahnya, dia anugerahkan kita satu tingkatan makam, kedudukan yang disebut sebagai wali. Wali Allah. Wali ini segera masuk syurga, cepat masuk syurga. Bahkan ada wali-wali yang masuk ke syurga bighairi hisab. Jadi tak nak ke kita? Jadi macam inilah. Kalau perlu aku miskin, miskinkanlah. Oh, dahsyat tu, luar biasa tu. Aku tak minta kaya, tapi kalau perlu aku kaya ni perlu. Engkau kan lebih tahu, maka berilah ataupun kayakanlah. Mengikut apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak minta sakit, tapi engkau kan lebih tahu. Kalau perlu sakitkanlah. Demam, selsema, pening, sakit perut, sembelit, gout, darah tinggi, kencing manis, kalau perlu sakitkanlah. Apa makna kalau perlu ni? Maknanya kalau ia baik bagi aku, dengan itu boleh mengkafarahkan dosa aku, boleh menjadikan aku sabar, aku boleh mendapat pahala yang banyak, dapat ganjaran pahala yang banyak, maka engkau sakitkan aku. Dengan syarat dalam masa yang sama engkau sertakan supaya aku ni boleh sabar, aku ni boleh redha, aku ni boleh syukur. Saya ulang balik sebab kata-kata ni penting. Kalau tidak, bila tahun? Tahun bila? Bila masanya kita nak bersedia macam ni? Ya Allah, aku tak minta sakit.
Tapi engkau tahu kalau perlu sakitkanlah. Maknanya sekiranya kesakitan itu perlu bagi kita supaya kita insaf, supaya kita kembali ke pangkal jalan, kembali ke jalan yang lurus, supaya kita sedar, supaya kita tidak sombong, supaya kita ni takutkan neraka, supaya kita ini bertambah dekat dengan Allah. Kalau perlu sakitkanlah. Tapi yang lazim bagi kita, yang biasa berlaku pada kita, bila sakit cepat-cepat berubat, cepat-cepat berubat, cepat-cepat usaha, cepat-cepat ikhtiar. Tapi kita tahu tak? Tahu. Beriman tak? Beriman. Lahiriahnya beriman. Sakit tu Allah yang bagi, tapi kita tak nak. Awal-awal lagi kita dah cari Panadol, cari ubat itu, pergi farmasi, kedai Cina, ubat Cina dan sebagainya. Jadi bagi orang yang lebih beradab, ni tiba-tiba dapat sesemua ni, baru pagi ni dapat sesemua, terus cari ubat. Allah bagi kita semua, tak sabar-sabar terus cari ubat. Salah ke? Nak kata salah tu salah lah juga, tak beradab. Relax dulu. Relax dulu ya. Tenang-tenang dulu. Sabar. Sesemua ni terus cari ubat, terus jumpa doktor, terus pergi hospital. Macam tidak beradab. Engkau kan tahu bahawa sakit itu Allah yang beri. Bila setiap musibah, setiap ujian dia beri, tanda kasih sayang dia. Kasih sayang, tanda dia beri perhatian. Kau tak nak? Tak nak kasih sayang? Tak nak Tuhan bagi perhatian? Bagi perhatian. Apa? Dah sakit. Sakit dengan itulah engkau sedar bahawa engkau tu lemah. Engkau perlu kepada aku, kata Allah. Sebab aku yang menyembuhkan, aku yang bagi sakit, kata Allah, aku yang sembuhkan, aku yang bagi masalah, aku yang selesaikan. Manusia kita siapa pun tak boleh dengan sendiri, tak boleh selesai. Awaknya sebab kita mana ada kuasa, tak boleh buat apa, kod mana pun. Kita Islam, orang baik, orang jahat, yang nak selesaikan masalah siapa pun, Allah juga dengan keizinan dia, restu dia. Kalau tidak, tak jadi benda. Yang penting padaku, apa yang engkau beri itu mendatangkan kebaikan kepada aku. Yang penting yang kau beri tu, yang takdir silih berganti tu, yang ketentuan-ketentuan Tuhan yang berlaku pada kita itu mendatangkan kebaikan. Sudah tentulah semua apa yang ditakdirkan pada kita itu kebaikan. Nikmat kebaikan, bala. Kita kata bala tu bukan kebaikan, Allah balas dekat dunia ni, tapi jangka panjang kebaikan. Sebab itu bagi wali-wali, nikmat ke, ujian ke, balak ke, mengandungi, istilah dia, mengandungi rahmat Tuhan. Contohnya kita buat maksiat, lepas tu accident, dapat balu 3 tahun berana. Cacat anggota, contohnya 3 tahun. Buat dosa sikit kena langgar 3 tahun, bala dapat balu. Dia pun sedar, tadi aku buat dosa betul lah, dosa mata ke dosa telinga, kena langgar 3 tahun, berana 3 tahun. Bala tak? Bala. Tapi dalam bala tu ada kasih sayang Tuhan. Ini kita nak faham, jangka pendek atau jangka panjang. Jangka panjang ni sampai ke akhirat sana. 3 tahun kita merana, kita sedar, dalam 3 tahun tu kita sedar, ini memang betul dosa aku baru buat dosa je, kena langgar. Jadi kita punya sabar, punya redha, punya syukur boleh terima daripada hati kita, boleh terima. Nanti di akhirat seolah-olah, saya gunakan perkataan seolah-olah ni, Allah nak katakan begini, wahai hambaku, wahai malaikat, kau bawakan si persoalan ni masuk ke dalam syurga. Padahal dia dapat bala ni selepas semua amalan-amalan kita diambil kira, wahai malaikat, bawa dia ni ke syurga. Dengan satu sebab amalan dia. Kita ni ada amalan-amalan menjadi sebab. Semua orang masuk syurga dah tahu dah, selalu dicakap, selalu disebut. Masuk ke syurga dengan rahmat. Nak dapat rahmat melalui amalan yang ikhlas. Jadi amalan itu sebab, hakikatnya rahmat. Jadi sebagai sebab,
3 tahun merana aksiden balak. Tapi rupanya mengandungi rahmat. Iaitu akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Jadi poinnya ialah kita ni ikut mana pun baik berlaku. Tahap ni yang paling susah. Tahap ni lah tahap wali-wali. Ni wali-wali punya tahap. Dan di akhir zaman ini wali-wali, sebagaimana saya maklumkan selalu, adalah tentera-tentera Imamul Mahdi. Mungkin setengah kita faham tentera-tentera Imamul Mahdi ini pandai main pedang lah, pegang senjata lah, bersilat lah, begitu beginilah. Tak, yang lebih penting daripada itu adalah dalaman dia, tauhid dia, bagaimana sikap-sikap dia, perasaan-perasaan dia terhadap Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan senang nak capai. Jadi mudah-mudahan malam ini menjadi satu dakwah kepada diri saya sendiri, namanya dakwah sentak. Dia sentak perasaan kita, bagi dia terkejut. Supaya kita fikirkan. Yang penting padaku apa yang kau beri itu mendatangkan kebaikan kepadaku dan engkau redha denganku. Di dalam suasana apapun yang menimpaku, aku tidak kira. Yang penting redha. Ini wali. Sebab itu orang-orang yang selamat di akhirat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, adalah orang yang banyak penderitaan, orang yang banyak ujian. Saya sebut perkara benda ni sebab saya sendiri nakkan saya berubah. Saya nakkan tuan-tuan berubah. Kita ni adalah penyelamat kepada orang-orang Islam. Kita nak selamatkan orang lain. Saya nak selamatkan siapa yang saya dakwahkan, walaupun saya ni belum tentu lagi selamat. Walaupun orang tu nama dia Kasim Selamat, dia nak selamat orang konon-kononnya, tapi dia belum tentu lagi selamat. Saya belum tentu lagi selamat. Tapi apa yang saya tahu berkaitan dengan Islam, agama Islam, tuntutan Islam, sudah kewajipan saya nasihatkan supaya tuan-tuan dapatkan rasa-rasa ni. Ini ilmu wali lah ni, ilmu wali tahap tinggi ni. Ya ke tahap tinggi? Ya lah sangat. Aku tak minta sakit, tapi kalau perlu sakit, sakitkanlah. Sakit, tapi dalam masa yang sama bagi aku redha, sabar. Tahap tinggi ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam suasana apapun yang menimpaku, aku tidak kira. Yang penting redha. Allahu Akbar. Yang penting redha. Wali-wali ni sebab itulah kalau dulu-dulu orang kata kata-kata dia, perbuatan dia, sikap dia macam orang gila. Satu contoh, seorang wali datang ke sebuah kampung. Bila datang ke sebuah kampung, dia pun beramal, orang tengok akhlak dia bagus pun, orang datang minta lah air penawar gitu gini, sudah terkenal dia. Terkenal di kampung tersebut. Akhirnya kerana dia sudah glamour terkenal, orang kampung semua rujuk dia apa semua. Keesokannya orang kampung nak jumpa dia tak ada, lari lah, keluar daripada kampung tersebut. Kenapa? Dia tahu kalau dia terus-terus ada kat situ akan merosakkan jiwa dia, hati dia. Ada orang jenis macam tu. Tapi kalau hati tak rosak, duduklah. Macam kita, ada kawan yang loklak, ada kawan yang suka gurau, ada kawan yang suka cakap lucah, cakap tak elok. Kita berkawan, kita boleh kontrol. Kita tak redha duduk sama, tapi kita benci. Kita semua tak nak bagi dia kecil hati duduk, tapi kita tak redha. Tak apa lagi. Tapi kita pun tumpang sekaki, kita pun buat maksiat, kita pun buat dosa sekali. Dia kukah-kukah gelak, kita pun gelak juga sama-sama. Kita pun buatlah benda-benda yang tak elok, tak senonoh, kita pun dapat saham. Jadi kalau jiwa kuat, tak apalah. Kalau kita tengok ini dia orang ni cakap merapu ni, cakap ni, kita pun jauhkan diri kerana Allah, dapat pahala. Nabi SAW makan baqa, orang yang hatinya sangat kenal akan Allah, sangat cinta dan takutkan Tuhan. Dia campur dengan manusia, bergaul dengan manusia, bermasyarakat, memimpin, mendidik, pergi tolong orang, semua dibuat. Tapi hati dia kekal dengan Allah, dia tidak terpengaruh. Itu Nabi. Jadi sekarang ni kita yang faham Islam, orang lain tak faham Islam.
Sedikit sebanyak kita yang kaki masjid, kita yang menuntut ilmu, kenduri kendara, kita pergi tempat ada orang, kita ziarah ada orang, kita bagi nasihat pada dia orang. Itu peranan kita. Tapi agaknya aku ni kalau campur dengan orang jahanam, aku rosak aku. Dah memang kita memang mudah terpengaruh dengan orang lain. Tak payahlah campur. Makna kita buat sesuatu tu, kalau kita agak-agak ini memang kita akan buat dosa juga. Tak payah. Kita hidup ni nak mengelak dosa, bukan nak buat dosa. Yang penting adalah didikanmu. Dengan didikan itu aku menjadi baik. Takdirkanlah pada diriku dan takbirlah bagaimanapun keadaannya. Yang penting tujuan baikmu untukku. Apa saja yang boleh aku menjadi baik, lakukanlah. Engkau yang tahu, aku manalah tahu. Bagaimanapun keadaannya aku redha dan boleh menerima. Engkau yang tahu, aku mana tahu. Jadi kalau situasi macam ni macam mana? Maknanya kalau sakitnya, dah tahu dah, Allah yang bagi sakit. Dapat nikmatnya, Allah yang bagi nikmat. Ada orang dapat nikmat 1 juta. Syukur dia, bersyukur sangat. Macam mana ni aku hidup sederhana, miskin, susah, tiba-tiba dapat 1 juta. Halal, bukan haram, halal 1 juta tu. Allah nak bagi macam-macam sebab nak boleh bagi. Tengah buat usaha dakwah, datang orang kaya bagi ni, saya tersentuhlah dengan ceramah ustaz ni. Ni saya bagi 1 juta, ambil lah ni, lillahi ta'ala. Kata dia, kita pun terkejut beruk, terkejut kingkang, sujud syukur. Kita berlipat ganda malam tu juga. Selalu jarang tahajud, kita pun banyak tahajud, banyak berdoa, menangis lagi. Ada orang yang sebelum ni dia sembahyang, dapat 1 juta, langsung tinggal sembahyang. Benar? Sebab dia tak tahu nikmat tu macam mana. Dia kufur nikmat. Dia terjadi pada kita. Jadi daripada apa yang saya bacakan tadi, yang kita kongsi bersama ni tuan-tuan, sebenarnya hidup kita ni macam roda. Jadi 1 jam takdir Tuhan berlaku ke atas kita. Jam yang kedua dia berlaku, jam yang ketiga, jam yang keempat, sepanjang, bahkan bukan daripada jam, ambil kurang lagi daripada minit ke minit, daripada saat ke saat, semuanya berlaku takdir Tuhan. Semuanya adalah baik berlaku. Jadi kalau nak jadi wali, bukan bercita-cita jadi wali, saya ulang balik, kita istiqamah dengan perkara-perkara yang baik. Dengan bila kita melakukan beramal dengan syariat, puasa, sedekah, baca Quran, istiqamah, rasa humble, low profile, tawaduknya, hormat orang, maafkan orang, lembut, jiwa ni tak ada keras. Apa-apa tak apa. Boleh maafkan orang dengan senang. Lama-lama Allah akan bagi kita satu kedudukan makam, iaitu wali. Ciri-ciri wali ni macam ni lah. Sabar. Sakit tak apa. Kamu ni sakit dah 5 bulan ni, pergilah hospital. Tak apalah. Orang marah, ngamuk dekat dia, dia yang menyedari, tak apalah. Sebab dia nak belajar redha. Dia punya kedudukan iman dia macam tu. Kita ambil yang biasa lah. Ini dah merosakkan kamu, dah mudaratkan kamu. Kalau benar-benar mudarat, kalau dia hidup seorang, kalau dia ada isteri, dia dah mudaratkan isteri kamu, dah mudaratkan anak-anak kamu. Jadi pada ketika itu, eloklah dia pun berubah daripada satu keadaan tadi, dia pergilah ke hospital dan seumpamanya. Tapi ada orang, dia ada choice. Macam ni lah. Orang berhutang dengan kita 10,000. Orang berhutang dengan kita. Kita ada 2 pilihan. Satu halalkan, satu minta. Dua-dua boleh. Kita punya orang hutang dengan kita 10,000, minta lah elok-elok. Sikit-sikit ke, semua sekali minta lamsam ke, boleh ya. Dua-dua tu tak salah. Ataupun tak apalah, aku halalkan, boleh juga. Jadi kita sama dengan sakit, sesemua ke, gaut ke, tak apalah, aku cubalah sabar, redha, gembira, terima kasih ya Allah, Engkau hadiahkan aku dengan penyakit gaut. Tak pernah kena, seumur hidup ni kena. Engkau hadiah ni ya Allah. Sebab hadiah ni kau beri pada wali-wali. Aku bukan wali, aku kuali. Engkau hadiahkan juga aku ni gaut, sakit kencing manis, darah tinggi. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Pergi ambil ubat anaknya. Dan ada ustaz dalam ceramah dia kata, kalau nak ubat penyakit-penyakit ni apa yang penting, puasa je kata. Puasa.
Puasa insya-Allah. Penyakit apa pun akan hilang. Yang menyembuhkan Allah. Jadi siapa yakin buat. Jadi bertitik tolak daripada sini yang saya nak highlightkan pada diri saya dan tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat taufik bersama. Jadi apa yang berlaku daripada dulu jangan kesalkan. Dulu sejarah hitam kita, dosa-dosa kita, satu sudut kita menyesal. Teruk benar aku dulu ni. Itu boleh. Dahsyat betul perangai aku ni. Ya Allah, aku dah bertobat dah. Tetapi kalau dari satu sudut yang lain, kerana semua yang berlaku yang dulu-dulu, zaman keganasan kita, zaman nakal kita, zaman brutal kita, zaman rock kita, apa-apa yang kita terlibat dulu-dulu ni tuan-tuan, kita jangan menyesal. Itu yang macam mana pula Ustaz? Apabila kita meninjau, melihat bahawa semua itu berlaku di atas ketentuan Allah. Bila Allah yang berkehendak benda itu berlaku, maka kita tidak menyesal. Tapi nisbah kepada diri kita, kita tidak redha dengan perangai kita, perbuatan kita, sikap kita, jahat kita, dosa kita, maksiat kita yang dulu-dulu. Tapi kerana itu takdir Tuhan juga, maka kita tidak menyesal. Faham tak? Maka tak faham susah ni. Begitu tuan-tuan. Ya. Jadi bila kita buat terlibat katalah 20 tahun menyamun, entahlah menyusahkan orang kampung buat kerja-kerja jahat. Sekarang jadi, maaf cakapnya, jadi orang penting masjid, jadi orang yang sungguh hebat, luar biasa dengan tahajudnya. Tapi dia tahu sejarah dia ni, semua orang tak tahu. Dia seorang tahu, sebab dia punya diri, dia yang buat jahat, dia tahu lah siapa dia. Jadi orang macam ni, walaupun orang puji dia melambung, orang sanjung dia, orang hormat dia, dalam diri kata, dia orang bukan kenal aku. Aku tahulah aku punya jahat. Jadi dia pun rasa tak sombong, dia boleh merendah diri, dia tak berlagak, dia tak rasa dia hebat. Sebab dia tahu dosa dia. Itulah hikmah yang kata jangan menyesal. Semua yang Allah takdirkan itu ada hikmah, ada rahsia. Di masa akan datang nanti kau berubah, kau jadi baik, engkau tak lupa diri kau. Kau ingat dulu kau punya jahat. Itu hikmahnya. Jadi setiap bala tu buat jahat tu bala. Tapi jangka panjang ada rahmat. Jadi makna semua pimai-pimai kok mana pun Allah Maha baik. Allah Maha baik. Subhanallah. Allahu Akbar. Yang tu susah, ilmunya senang. Nak menghayati, nak menjiwainya, ia adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Bila Allah nak angkat darjat kita, dia bagi itu. Sakit, tak apalah. Ni sakit ni, nak beli ubat tak? Tak payah, tak payah. Dia suruh sabar. Sampai masa baik lah. Memang kadang-kadang kita begitu. Sesemua ada sampai masa dia baik lah. Kita kena usaha. Mesti usaha. Bukan mesti usaha ada 5 hukum. Wajib, sunat, haram, makruh. Wajib, usahanya ada 5 hukum. Ada usaha kadang-kadang wajib, ada usaha kadang-kadang sunat, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Bukan semua kalau usaha mesti wajib berlaku. Bukan macam tu. Kena tahu letak duduk perkara dia. Ya Allah, memang apa yang Engkau lakukan pada seorang hamba payah hendak diketahui hikmahnya. Payah. Kita baru sedekah orang duit, bagi sedekah RM50, kita patah balik, jatuh masuk hospital. Contoh kita yang bersedekah buat baik ni, kita bukan buat jahat, buat dosa buat baik, atau terseradung mana batu ke apa semua jatuh, luka berdarah, padahal baru buat baik. Tuhan boleh buat macam tu. Dia nak tengok kita punya iman kita macam mana. Kalau buat jahat, kena benda bala, tak tahan lah. Ni buat baik. Sebab tu kata, memang apa yang engkau lakukan pada seorang hamba payah hendak diketahui hikmah. Kumpul duit banyak-banyak, ada duit 200,000 simpan dekat rumah, berangan begitu, buat rezeki pun halal, bukan buat kerja dosa. Tiba-tiba hilang 200,000. Pakcik tu simpan 200,000, hilang 200,000. Katalah kena rompak, kena samun 200,000. Itu kalau dia boleh sabar,
Jadi pahala diberi tu atas dasar apa tuan-tuan? Di atas dasar sejauh mana kita boleh menanggung derita, menanggung sakit. Lagi banyak kita boleh tanggung, kita boleh reda, boleh sabar, lagi banyaklah pahala. Sebab itu dikatakan sabar ni Allah yang tahu pahalanya. Pahala yang begitu ganjarannya tidak terhad, sabar. Termasuk reda tadilah. Jadi apa yang engkau lakukan pada seorang hamba, payah diketahui hikmah. Kita biasa dengar ada orang yang main gitar masuk ni, penyanyi itu rock and roll dan sebagainya, akhirnya jadi ustaz. Jadi pendakwah. Padahal dulu siapa dia? Jadi bila dah jadi ustaz, orang puji dia pun dia tak ada. Sebab dia tahu diri dia siapa. Maknanya setiap takdir Tuhan tu tak ada sia-sia, tak ada. Semua ada hikmah. Sikit lagi nak habis. Kadang-kadang lahirnya bersifat negatif, tapi itulah kebaikan kepadanya. Kadang-kadang lahirnya berlakunya sifat negatif, tapi kebaikan kepadanya. Kadang-kadang yang engkau beri itu bersifat positif, baik lahiriahnya, tapi itulah kejahatan padanya. Dapat duit, rupanya lupa Tuhan, buat kerja lagi, tinggal semayang. Dahsyatnya, subhanallah. Dan saya habiskan, ya Allah, engkau maha mengetahui yang lahir dan yang batin. Engkau maha bijaksana, maha berhikmah. Hikmah engkau adalah terlalu tersirat, sangat tersembunyi. Kerana itulah redha seorang hamba, apa yang engkau lakukan kepadanya itu perlu lebih dahulu. Nanti jangka panjang baru tahu hikmahnya, baru nampak kebaikannya. Maha suci engkau Tuhan menzalim hamba-hamba. Maha suci ya Allah, engkau buat benda-benda yang tak elok zahir tadi. Maknanya engkau tidak buat benda yang tak elok, semuanya elok berlaku jangka panjang. Sama ada pada orang Islam maupun yang bukan Islam, hakikatnya memang baik. Dahsyat, luar biasa. Jadi marilah kita sama-sama bertaubat, berusaha minta dengan Allah supaya Allah jadikan kita ni buat apa pun yang penting redha. Baru cakap tentang redha diuji lagi. Bukan senang. Nak jadi wali bukan senang. Nak jadi orang baik, orang bertakwa bukan senang. Tapi kita kena usaha. Ni akhir zaman kita ada peluang menjadi tentera Imamul Mahdi. Ni zaman Imamul Mahdi nak datang. Saya selalu bagi tahu 1442 Hijrah, pertengahan kurun yang ke-15. Negara dunia semua dah teruk dah. Tak lama lagi zahir Imam Mahdi. Siapa yang diambil ni? Orang pandai bersyarah? Tak ada. Sikit abuk pun tak ada. PhD master, sikit abuk pun tak. Dia ambil orang bertakwa, orang yang beriman. Tak kira lah kau tua ke, perempuan ke, muda, yang penting kau baik. Hati kau baik, kau memang lurus, kau memang sempat bertobat daripada melakukan dosa. Buat dosa banyak, sempat bertobat. InsyaAllah engkau lah tentera Al-Mahdi. Jadi marilah kita sama bersungguh-sungguh peluang. Apa lebihnya jadi tentera Imam Mahdi ini Ustaz? Kelebihan dia masuk syurga bi ghairi hisab. Tak payah masuk neraka, tak terjun neraka. Satu saat pun tak masuk, terus ke surga bi ghairi hisab. Khuraba, orang yang asin di akhir zaman. Cara dia macam mana? Dosa banyak Ustaz. Saya nak terima dosa banyak, taubatlah. Nanti jemaah kebenaran jumpa, bai'ah insya-Allah. Jadi sekian, wallahu alam, mudah-mudahan ianya baik untuk kita. Yang baik datangnya dari Allah yang Maha Baik. Yang buruk dan yang itu adalah kerana nafsu saya sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.